post surat lah. Tak hari-hari. Tak, maksudnya lah, cara Datin. Datuk bercinta tu melalui surat. Melalui surat kena post lah surat tu. Habis nak contact macam mana? Bukan. It comes back to the people tu lah. No, saya tak dia. agree. Kenapa? Sebab ramai orang tertipu dengan social media. Dia nak apa yang dia nak. Saya cakap dengan dia, kau takkan dapat. Tak boleh. Kau takkan dapat. Sebab Allah akan bagi Opposite kadang-kadang. opposite supaya Sebab nak melengkap. nak cinta tu dia akan berakhir dengan perkahwinan. Tak banyak lain. Kita dapat menyelami tu. Because kita dapat benda ni. Kalau you call, you akan cakap pupa tengah bercinta tu Semua. setengah hari boleh cakap. Tapi zaman kita orang bercinta hanya ada satu kajang ataupun dua kajang, dua muka surat. Itu tak cinta bercinta. monyet pun cinta lah juga. Memang ada orang try lah. Adalah. Budak sekolah Mau sebelah. tak ada? Ayo. Oh, cantik lah pula kan. Oh. Goyang tangan. Ini lipstick sudah sampai cinta lah. Kan? Apa saya buat? Tu, tapi Betul. ramai orang yang kahwin juga melalui itu. Ramai yang kahwin tapi ramai yang kecundang. Berapa ramai kena tipu? Duit habis dalam bank. Itu yang memang betul-betul. Zaman nak kami melakukan dulu penipuan. pun Datin ada juga kaki penipu. Dia dah hantar surat. Katalah jumpa. Rumah setinggan, mana ada bilik-bilik lebih kurang. Masuk dalam jamban. Jamban pun jamban kongsi ni. Ayo. Ya, Datin, silakan. Welcome back. Opening mic-nya. Okay, go. Welcome back. Hitam Nah. putih. Nah. Baik Usanita kan Datuk kan. Yeah. Hari ni kita sama dengan Datuk lagi. Datuk Rosyamno. Hari ni topik apa pula Datuk? Datin Nana. Apa dia? Datin Nana, okay. Black and white. Hitam putih hitam putih. kehidupan. By Usanita. Dan hari ni tajuk kita, mangkuk berayun ni tak datang. Jadi ada sebenarnya aku ada guest ni, tapi guest ni dah jadi guest apa pun tak tahulah. Dia tak datang. Guest jadi house. biarlah aku jadi guest house. Biar aku borak dengan Datin ni. Kita pasal surat cinta ataupun muka buku. Cinta Facebook muka lah. buku. Cinta di pakai zaman surat media cinta, sosial. Cinta pakai social media. Yeah. Okay, Datin. Ya. Datin bercinta dulu. Pakai social media ke pakai surat? Saya tak ada pakai social media. Saya memang pakai handphone. Maksudnya menggunakan dulu kan ada MySpace, ada zaman-zaman macam ala-ala WhatsApp tapi dipanggil Yahoo Messenger. Okey. Saya pakai tu lah. Kan tu je? Pakai. Tak ada pakai surat? Tak adalah. Itu zaman bila. Lemah. Apa saya lemah? Lemah, tidak mengikuti, tidak masuk ke zaman yang berbeza-beza. Apa yang kau merepek ni? Tapi masa sekolah adalah orang hantar. Tapi itu tak cinta bercinta. monyet pun cinta lah juga. Memang ada orang try lah. Adalah. Budak sekolah Mau sebelah. tak ada? Ayo. Oh, cantik lah pula kan. You underestimate my power. Mesti ada. Okey, surat pertama yang Datin dapat. Apa dia tulis? Dia tak kat Pecah tisu. kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Itu memang standard lah dulu-dulu kan. Orang tak. Alah, ada satu lagi tu apa? Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Cewa. Okey. Adalah benda-benda macam tu. Tapi mula-mula dia hantar tu, dia... Ini waktu darjah berapa? Entah tak ingat lah tu kan. Sekolah rendah. Tapi adalah dia dapat. Dia hantar dia. Tapi dia letak kat tisu tau mula tu. Oh, tisu. Bajet tak ada bajet. Tulis kat tisu. Tisu pun ke kantin punya. Tisu yang warna merah tu. Tisu yang macam kita tisu orang kahwin kahwin tu. tu. Tisu merah tu dia tulis. Dia beritahu dia budak kelas lain sebab dia bukan kelas sama dengan saya. Dia kelas yang lelaki kan. Biasalah belakang-belakang sikit lah. Ni kau ajar. Ni kau ajar. Sebab kita perempuan ni selalu kelas depan-depan tu. Datin nak bagi tahu yang lelaki ni bodoh lah. Tak. Habis tu? Dia bukanlah bodoh. Taklah bodoh. Mana ada lelaki ni bodoh. Habis kita di kelas belakang, kelas Sebab belakang. kelas tu dia dia ditetapkan mengikut kita punya penilaian masa mana budak Jadi bodoh dia lah duduk bukanlah belakang. bodoh tak. Dia bukan kelas belakang-belakang sangat. Tengah-tengah. Cakap yang berlapik sikit. Tengah-tengah nombor 4. Kelas nombor 4, nombor 5 macam tu lah. Mesti tak handsome yang suka kat kau Datin kan? Handsome tu. Handsome. Dia main bola. Dia main bola? Dia main sekolah rendah. Dia minat je. Oh, ni cerita sekolah Dia rendah? cerita sekolah rendah. No. Datuk tanya sekolah, dia sekolah dapat menengah, kelas- sekolah menengah takkan. Tak Sekolah ada. menengah adalah juga. Tapi
Taklah bercinta. Betul? Tak ada, saya tak adalah sangat ni. Tak adalah bercinta tu, tak ada. Minat-minat, orang minat, lepas tu layan-layan macam Ada tu. tak keluar-keluar lepas sekolah? Mana boleh tu, bapak saya. Lah macam baik sangat. Tak, seriously. Saya keluar, pergi mana memang mak ataupun ada orang yang akan hantar dan ambil. Pengalaman kat sekolah dulu Jadi saya tak ada. Semua ada pengalaman tu kan kat sekolah. Ada, Datuk. Saya. Datuk MCKK. Saya hidup saya horrible. Horrible ke miserable? Miserable, horrible masa kat sekolah dulu. Terrible. Sebab saya kat sekolah dulu, bila saya masuk gate je, perempuan-perempuan ni tak tahu kenapa, semua budak-budak perempuan semua datang. Tarik baju saya teman, sampaikan guru besar panggil saya, awak ni tak ada disiplin ke, datang sekolah kenapa dengan butang tercabut, baju keluar. Saya cakap, cikgu, budak-budak semua tarik. Cikgu tu macam tak nak percaya. Memang aku saya pun tak percaya. Tapi disebabkan ketika tu saya ni kenal dengan orang rumah saya, umur saya 15. Oh, sama sekolah? Tak sama sekolah. Saya duduk kawasan Setinggan dekat Kampung Kerinci tu. Jadi bila cuti sekolah dulu, cuti sekolah panjang 1 bulan setengah. Jadi orang rumah saya datang lah kat Kampung Kerinci tu. Bapak dia duduk sini, mak dia duduk kampung. I see. Jadi saya ni dispatch. Saya sebelum ada Grab rider tu, saya dah buat Grab. Saya kerja dengan kan advance. Saya kerja dengan kedai runcit. Jadi bila saya bawa motor hantar barang tu semua kan, nanti orang rumah saya tu duduk kat pintu tu kan. Tengok saya kan. Dia nampak, budak ni bagus lah, maju kan, rajin kan. Jadi situ saya berkenalan, tak adalah bercinta pun. Masa tu sebaya lah? Tak, saya tua setahun. Dia 14, saya 15 tahun. Jadi 14 dengan 15. Jadi masa tu hantar surat. Oh, Datuk dah start Hantar surat. Masa tu hantar surat sebab dia bukan duduk kat tempat. Dia duduk Melaka. Oh, dia Melaka. Jadi hari-hari Datuk post surat lah. Tak hari-hari. Tak, maksudnya cara Datuk bercinta tu melalui surat. Melalui surat kena post lah surat tu. Habis nak kontak macam mana? Bukan ada telefon. Aku duduk rumah Setinggan. Maknanya selalulah pergi pejabat pos. Beli stamp. Beli stamp. Apa bestnya tulis surat ni? Ini dengan budak-budak sekarang dia berbeza. Budak-budak sekarang ni dia orang jumpa depan-depan. Dia lagi advance dah sekarang tu. That's why dia tak ada unik tentang cinta. Cinta ni kena ada satu benda yang macam kita berusaha untuk memenangi. Jadi cara nak usaha memenangi tu, sebab orang lain pun try juga. Bukan kita seorang je try. Kan orang lain pun try. Kita beranggapan mesti orang lain pun nak try. Jadi kita bersungguh-sungguh. Kita hantar surat dengan kata-kata yang indah ke hadapan. Ke hadapan. Ayat pun macam ke hadapan yang saya kenali, ayat ni semua kena bunga. Tapi itulah Datuk nak fikir, nak tulis, tak rasa ni ke? Tapi itu zaman tu kita tak boleh elakkan. Jadi saya tulis surat tu, kita fikir apakah kata-kata yang terbaik untuk memenangi hati. Sebab bila kita jumpa dengan seseorang tu, kita hanya melihat melalui pandangan mata kita dan kita meletak dalam pemikiran kita. Belum rasa cinta lagi, tapi dah gatal. Bukan gatal. Berkenan. Gatal lah. Cepat jadi sangat. Kita minta digaruk lah. Bila kita dah gatal, kita minta supaya dia garuk kita kan. Jadi macam mana kita nak suruh dia garuk kita tu? Jadi ayat kita tu mesti betul. Jadi ayat dia puitis. Jadi dia reply kat Datuk balik puitis juga? Dia tak, perempuan ni belagak. Asal pula belagak? Perempuan ni dia jual mahal. Macam dia hantar kat kita tu biasa-biasa saja. Pendek. Pendek, biasa-biasa. Short and simple. Dia pun minat kita kan. Jadi dia hantar jual tu macam mahal lah tu. Macam balasan dia tu tak meyakinkan. Kerana kita nak letak diri kita ni kat dalam hati dia. Bukan hanya pandangan. Dia tengok ramai jantan-jantan lain. Kan? Lagi pun tak rasa security lagi masa tu. Mungkin aku bukan main-main je gurau-gurau. Main-main kan. Dia sebenarnya sahabat pena asalnya. Pen. Sahabat pena tu dipanggil sahabat pena. Sekarang sahabat jari. Dulu pun magazine memang ada. Ada. Itu kan? Kalau keluar kat belakang tu Datin, kan ada muka surat belakang tu. Ada gambar-gambar. Gambar pasport hantar. Itu kalau terpilih tu ada nama, umur kan apa semua, patut alamat. Kalau terpilih tu kat rumah surat datang nak. Maknanya memang ni memang efek lah masa tu zaman tu adalah zaman memang orang kata kena berutus melalui surat. Ya. Jadi kalau orang dulu-dulu pun kan tu nak masuk pertandingan ke apa kan semua kena gunting surat khabar, kena betul. Hantar kan. Jadi percintaan tu bermula, tapi sebelum kita, sebelum zaman saya utus surat tu, cinta tu berbeza. Sebab apa? Zaman sebelum saya tu ramai orang tak boleh menulis.
Orang tak pandai. Jadi diorang hanya berkenalan melalui keluarga dan di tengok gambar. sekitar Datang, kawasan tengok dia. gambar. Boleh ataupun lah ni. pergi mengintai. Kan? Mengintai. Saya tengok orang dulu pergi mengintai dulu. Baik. Ataupun memang melalui family lah. Ada kawan saya pakcik tu cerita. Dia tengah mengintai. Nak tengok lah. Dia kata, mak dia kata aku nak calon kau dengan dia. Dia pergi intai dulu. Dia pergi intai. Yelah, sebab nak jadi bini dia. Ni pakcik cerita dia intai. Dia intai. Aku mengintai makcik kau. Mengintai. Tapi tak ada cerita lebih kan. Mengintai. Ular lalu atas aku. Ular lalu kat atas kaki pakcik tu. Lepas tu? Rasa seram tak seram? Seram lah. Tak bergerak dia. Itu pengalaman atuk tu lah. Lepas tu dia kahwin tak dengan orang tu? Kahwin. Lapap 12 anak dia. 12 anak, Alhamdulillah. Dalam duk sibuk-sibuk tu kan. 12 lah orang dulu kahwin kampung. Apa nak buat lagi Datin? Itulah hiburan. Jadi apa Datuk rasa surat cinta dengan cinta Facebook, IG, WhatsApp yang sekarang ni lah. Kalau tanya dengan saya akan cakap zaman saya the best lah. Kalau tanya budak sekarang, dia orang akan cakap zaman dia orang the best lah. Yelah, sebab zaman kita boleh go beyond. Maksudnya orang tu ada dekat mana-mana pun, dekat Zimbabwe ke, dekat Australia ke, mana ke, you just can see the people. Tapi ada banyak keburukan dia. Through the technology. Banyak keburukan dia. Okey, saya ambil cerita zaman saya. Saya bercinta melalui surat. Dia more ikhlas. Maknanya kita hantar surat, kita tengok balasan, kita tengok reaction dia melalui kata-kata yang dia hantar. Dengan kata-kata tu kita belajar sama ada dia menyukai kita ataupun tidak. Sebab kata-kata tu akan berubah setiap surat dia. Ya ke? Kita akan bezakan. Saya akan simpan. Sampai sekarang saya simpan surat cinta saya. Saya akan tengok, berubah. Cara dia, ayat dia tu dah berubah. Dan sampai masa dia, contohnya saya bila nak dia betul-betul serius pula. Belum serius lagi. Kita nak menang dia. Jadi saya ambil kertas tu. Jadi bila kita dah tulis tu, kita bakar kat tepi dia. Apa saya kena bakar pula dah? Ada corak lah. Maknanya nampak effort. You are different than other girls. Datuk bakar. Ada juga zaman-zaman. Bukan saya seorang. Semua orang perangai macam tu. Ada orang juga yang jenis story letak darah. Ada. Cinta itu bangang sejati. mana kan. Jadi saya bakar dari corakan kita hantar. Dia nampak effort kita, maknanya you are special to me. Lepas tu dia pula hantar. Kita tunggu dia hantar. Tapi dia tak bakar. Dia tak bakar. Dia hantar pakai bedak. Dia taruh bedak. Dalam surat tu bila kita buka, pak, ada bedak. Kalau tok bedak tu tanda apa? Tanda dia maknanya kalau bedak tu maknanya dia dah suka lah. Maknanya wangi tu dia maknanya hati dia wangi. Maknanya bedak tu apa kita buat? Kita akan tampal kat muka kita. Saya pun masa tu sekolah lagi pakai bedak. Macam tepung gomak lah. Simpan bedak tu tak banyak kan. Simpan bedak pun bedak kotikura je. Yang penting ialah effort dia nampak yang dia dah suka kita. Okay, next level kita pun ayat lagi. Kita ayat lagi ayat. Apa lagi tu orang letak? Dia hantar bunga. Saya hantar bunga rose yang kita dah kering kan? Dah kering, dia tepek. Jadi dia pergi sekolah, dia tahu dalam buku dia. No. Jadi penanda. Jadi penanda. Jadi dia nampak macam saya, dia hantar bedak, aku hantar bunga. Lepas tu dia nak hantar apa pula? Dia hantar apa? Dia hantar surat ada lipstick Datin. Wah. No. Belum ada lipstick lagi. Dia sudah hantar surat yang ada surat bau wangi. Kertas tu wangi tau. Kertas tu wangi. Masa tu zaman tu dah upgrade. Orang dah hantar bedak. Orang dah fikir teknologi yang kertas pula kena wangi instead orang letak bedak. Manufacturer yang buat kertas ni, dia orang hantar bedak, tak apa aku bagi kau yang wangi. Mahal sikit. Jadi maknanya yang mahal tu masa tu duit kira. Maknanya kalau dia dah hantar mahal kat saya, maknanya mana dah dekat tu. Dan kita pun cari juga yang wangi. Berapa kali Datuk hantar surat dalam seminggu? Sebulan sekali je Datin. Surat nak sampai seminggu. Nak tunggu dia balas. Sebulan sekali je. Habis tu maknanya itu kelemahan dia. Sebab kita nak tahu, kalau zaman saya lah, because we want to know the person, kita nak day to day tu. Sekarang ni hours by hours pun kita sekejap je dapat tahu kalau apa benda melalui teknologi. Macam zaman Datuk tu sebulan sekali. Tapi budak-budak sekarang semua menipu pakai lawa-lawa, lepas tu buat apa yang pakai apa filter semua. Banyak menipu. Yang zaman kita orang jujur. Itulah yang dia cakap, tengok masa kat dalam apps, dalam tu semua muka cantik, handsome. Bila tengok depan-depan sekali haram.
Kan? Ini kita tengok dia daripada dia tak bermakeup sampai dia bermakeup, sampai dia beranak, sampai dia bercucu, aku ngadap bini aku ni. Kan? Jadi bila dia ni dia hantar yang terbaik punya, baru kita dah tahu kita dah menang hati dia. Apa yang terbaik itulah. Dia hantar surat ada lipstick. Surat tu ada lipstick. Yelah, dia tepek lah. Dia tepek lah. Dia ambil surat tu, dia surat tahu lipstick. Dia tekap dekat kertas tu. Lah. Kita pun buka. Serap. Goyang tangan. Ini lipstick sudah sampai. Cinta lah. Kan? Apa saya buat? Apa? Datuk balas apa pula? Kita pun masuk dalam jamban. Rumah setinggan, mana ada bilik-bilik lebih kurang. Masuk dalam jamban. Jamban pun jamban kongsi ni. Ayo. Melayan perasaan. Datin bermula berjumpa dengan Datuk ni macam mana? Bermula. Kita perkenalan pun secara tak sengaja sebenarnya. Secara tidak sengaja dan benda tu dekat sebab pekerjaan. More on the work life-nya persekitaran pekerjaan sebenarnya saya dengan Datuk ni. Siapa try siapa dulu? Mestilah dia, takkanlah saya. Aduh. Ya. Mestilah Datuk. Takkan saya. Dia try Datin dulu. Dia yang cara start, dia try tu macam mana? Dia yang start message saya. Dia yang start message. Habis Mula-mula yang Datin gatal sangat balas kenapa? Tak, saya tak balas. Saya awal-awal saya tak reply pun message dia. Saya tak reply. Tapi dia lepas tu dia melalui kawan saya, dia cuba tanya waktu saya free, boleh tak saya nak keluar. Tanya saya mula-mula. Habis Datin gatal sangat pergi keluar apa? Tak, saya waktu tu tak keluar. Saya waktu tu jumpa dia, kebetulan saya tak tahu yang dia dah berpakat dengan kawan saya. Jadi macam konon secara tak sengaja dia datang. Minum kat situ sekali. Dia yang pandai. Start daripada tu. Lepas tu berkenalan lah tu. Lepas tu dalam saya punya pekerjaan tu lagi buat kita selalu kerap jumpa. Sebab dia di kementerian, saya pula company yang memang ada berurusan dan attachment. Jadi kita kerap jumpa, berkenalan. Lama tu ada jodoh lah tu. Itu kisah Datin, kisah saya. Kita tanya dengan tetamu kita. Tetamu jemputan. Kau dulu mula-mula kau bercinta macam mana ni? Okay. Wih, tragis. Sampai bunuh-bunuh. Wow. Takut lah tu cerita Maknanya dia. Kau nakkan dia, kau bunuh boyfriend dia. Wih, ini dah macam cerita dalam drama. Kau kenal 2 hari lepas tu kau kahwin. Kerana harta dia. Nak harta. Ada juga. Ada. Orang perempuan, inilah perangai orang perempuan. Kahwin dengan jantan. Kahwin dengan perempuan. Ni lelaki. Sekarang ni maknanya lelaki tu dah harta. Maknanya banyak orang perempuan kahwin sebab harta. Ciri-ciri wanita idaman Datuk. Ciri tu mungkin ada pada isteri Datuk. Tak, dulu saya tak pernah fikir ciri. Bagi saya tengok, tiba-tiba hati saya berdetik. Sedap mata memandang. Kan, saya tak adalah ciri nak kaki panjang, telinga begini, rambut ikal mayang. Dan saya cakap dengan ramai orang, sebenarnya kita tidak akan dapat pasangan yang kita idamkan dengan ciri-ciri yang kita kendaki. Sebab Allah tu maha kaya, Allah tu maha mengetahui. Allah akan bagi pasangan yang positif dengan negatif. Tak percaya, tengok mak bapak kita. Betul. Kalau bapak tu pendiam, mak tu garang. Kalau mak tu pendiam, bapak dia begini. Sebab dalam kehidupan tu dia kena ada positif dengan negatif. Baru dia spark. Datuk dengan wife siapa yang garang? Orang rumah saya lah. Rumah ya? Rumah nampak macam Datuk yang garang. Tak, garang saya bertempat kadang-kadang. Bila cas saya sampai, kau datang memang kena terajang mesti kau kan. Tapi yang banyak yang garang ni orang rumah saya dengan anak saya, dia tapi bila saya ni dia goyang kan. Jadi
memang macam tu perangai dia. Kalau tengok mak bapak kita, betul. tanya dengan siapa-siapa. Mak bapak, okey, bapak dengan mak Datin siapa yang garang? Siapa yang walaupun ayah saya ni di luarnya dia adalah ketua polis, kan? Tapi di rumah tu dia discipline, everything is in order. Macam banyak bersalah je kan kat rumah kan? Kat rumah tu memang nampak mother lah. Banyak bersalah lah. Kita walaupun dia ketua polis tapi dia banyak macam pesalah kat rumah. Okey. Betul. Tapi tak ada macam tu. Yelah, tak adalah okey. aku over lah sikit. Tak adalah. Because masa dia banyak di luar. Jadi masa kat rumah tu banyak mak. Jadi bila kita tengok mak kita tu macam bercakap, mak pun banyak cakap. Buat benda pun mak kita yang banyak buat benda instead of father kan. Tapi tak adalah kata okey, takut tu tak adalah. Tapi memang bagi saya memang sukar lah. Kita nak cari. Pasal tu ramai ada orang yang tak kahwin sebab dia mencari pasangan yang dia nak. Dia nak perfect. Dia nak apa yang dia nak. Saya cakap dengan dia, kau takkan dapat. Tak boleh. Kau takkan dapat. Sebab Allah akan bagi opposite kadang-kadang. Opposite supaya sebab nak melengkap. Nak cinta tu dia akan berakhir dengan perkahwinan. Okey, itu dia punya kejayaan lah. Cinta, perasaan dia akan kahwin, dia akan berakhir dengan perkahwinan. Daripada perkahwinan tadi dia develop berdua ni daripada enterprise. Pergi ke Sdn Bhd. Kan? Betul? Kemudian dia jadi holding, ada anak-anak. Betul. Dan macam mana perjalanan satu percintaan daripada angan-angan, daripada mata turun ke hati, daripada angan-angan untuk memiliki, akhirnya memiliki dan akhirnya bertanggungjawab. Betul. Cinta dah nombor 2 dah ni. Tanggungjawab jadi nombor 1. Dan bagaimana dia nak mengharungi satu alam percintaan yang telah masuk ke fasa perkahwinan melalui satu perjalanan yang penuh dengan ombak, ibarat kapal yang meredah lautan untuk menuju ke satu destinasi. Masa itulah kita dengan pasangan kita ni belajar. Maknanya ada kekurangan, kita lengkap kekurangan masing-masing. Kita kalau ada kelebihan, kita sama-sama balance kelebihan masing-masing. Itulah dia. Okey, itulah cinta yang aku borak-borak dengan Datin, dengan aku punya tetamu misteri. Tapi apa pun sebenarnya dalam kehidupan ini, zaman dulu atau zaman sekarang tidak adalah beza perubahan dari segi teknologi saja. Tapi cinta, perasaan tu sama, cara tu sama, tapi tinggal keadaan yang berbeza. Jadi bagaimana kita appreciate cinta tu dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menghormati cinta, itu yang paling penting. Kerana menghormati itu akan mendatangkan kebaikan dalam percintaan, kebaikan dalam kehidupan. Kalau kita tidak ada rasa hormat, rasa tanggungjawab dalam percintaan, tak kisahlah zaman dulu atau zaman sekarang. Zaman dulu pun ada orang bercerai, zaman dulu pun ada orang menipu, zaman sekarang pun ada orang bercerai, zaman sekarang pun ada orang menipu. Kerana itu hanya perubahan masa saja. Tetapi cinta itu harus jujur dan ikhlas. Okey, bagi korang semua, tolong komen kat bawah korang punya zaman percintaan bagaimana, apa yang korang suka dalam bercinta, semua komen-komen. Jangan lupa untuk menyaksikan juga video ni di YouTube Suhan Channel dan juga Usanita. Okay, thank you very much kepada semua menonton. Dan jangan lupa episod akan datang, Hitam Putih Kehidupan, yang dibawakan oleh Usanita. Bye, Assalamualaikum. Usanita, ku Usanita.